Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sesi tanya jawab Sabtu 11 Disember 2021. 6 Jumadil Ula 1443, siri yang ke-53. Siri 53. Dia kata soalan yang pertama, saya duduk berzikir setelah solat subuh berjamaah untuk menunggu waktu isyraq. Menunggu waktu isyraq. Macam kita duduk camping lah kan, tunggu waktu syuruk untuk solat 2 rakaat. Tiba-tiba sakit perut, terkentut, tak boleh nak tahan dah. Dia pun keluar pergi ambil wuduk, masuk balik. Macam mana dia punya status? Dapat ke tak dapat pahala hari tu? Ataupun sudah terputus connecting? Kita kata Alhamdulillah, rahmat Allah Ta'ala tu luas. Duduk lepas salat subuh tu dah berdasarkan hadis Tirmizi. Tirmizi min hadisi Anas bin Malik, riwayat Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada fi jama'atin, siapa dia solat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari, macam kita sekarang, thumma shalla rak'ataini, dia solat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, macam dia punya pahala dia dapat, dia macam haji dan umrah. Tapi tak sama lah, haji yang lain boleh pahala terbesar. Hadis ini sebagian ulama kata hasan, ada kata dhaif, khilaf lah. Tapi asal duduk tu ada. Asal duduk tu ada. Nabi SAW memang duduk. Cuma pahala yang tambahan tadi tu, ada sedikit perbincangan ulama. Jadi kalau kita duduk, tiba-tiba, pasal inilah emergency tadi, pasal kena pergi buang air, sejuk ni, masuk balik, boleh ke tidak? Ini kata di para ulama, man jalasa fi musalla summa hadas. Kalau dia berhadas, dia keluar sekejap, keluar pergi ambil wuduk je, keluar pergi makan pasar pagi, pasar lah, pergi ambil wuduk je, masuk balik, summa raja'a ba'da wuduhi li musalla min qarib, pergi sekejap, betul-betul dia pergi tandas, ambil wuduk, masuk balik, la yu'athir, maka tidak memberi kesan kepada julus dia tadi tu, insya-Allah. Kita kata insya-Allah. Sebab dia keluar dengan apa? Dia keluar dengan emergency. Alhamdulillah lah. Rahmat Allah Ta'ala tu sangat luas. Tapi para ulama kata nak dapat pahala ni bukan senang, kena duduk, kena berzikir. Kalau duduk buah, yoya-yoya, nak tunggu naik matahari ya. Tempat kita ni masjid tak boleh solat lagi, tak boleh kuliah lagi contohnya, tak ada orang kuliah, kita tak zikir, duduk berbual. Nak tunggu boleh pahala haji ni lah. Ulama kata tidak cukup SOP. Tak cukup syarat dia. Dia tak cukup syarat, tak jadi. Alhamdulillah lah, itu jawapannya boleh, insya-Allah. Masih lagi bersambung. Soalan yang kedua, apakah amalan adab bermusafir mengikut sunnah Nabi SAW? Jadi ada orang nak pergi umrah, nak pergi haji. Ada orang kata kena mandi sunat musafir, solat sunat musafir, azan ketika keluar rumah. Adakah dalam sunnah? Jadi para pelajar sekalian, adab musafir itu panjang, banyak. Dia panggil adab musafir tu. Di antara adabnya kalau kita nak musafir, tanda ni, saya nak baca adab dia ni. Menarik juga ni.
Bila kita nak bermusafir, contohnya musafir haji lah utama sekalinya. Haji dengan umrah, kita nak pergi ibadat. Maka seeloknya al-mubadarah bit-taubah. Kita bertaubat dulu sebelum kita pergi. Peliklah Ustaz. Kita kan lagi taubat di Mekah. Ingat baik. Mekah tu bukan nak pergi baru mula nak basuh. Kita nak pergi bersihkan dia tu. Basuh tu kena basuh di rumah dulu. Kita kadang-kadang salah faham. Nak pergi taubat Mekah lah. Taubat di sini. Sama juga dengan bulan Ramadan. Nanti masuk bulan Ramadan saya taubat. Bukan. Taubat dulu. Sebelum masuk Ramadan. Masuk Ramadan tu kita nak pecuk ibadat. Maka kita kena taubat. Yang kedua, tulis wasiat. Kalau kita ada hutang ke, ada simpan barang ke, tulis wasiat. Kena ada. Ada hutang dengan orang. Yang ketiga, dia kena tinggal nafkah kepada keluarga dia. Tinggal kepada nafkah kepada keluarga dia. Jangan pula ayah duduk Mekah, duduk tawaf, anak dia minta sedekah sini. Jangan. Yang keempat, pergilah dengan nafkah yang halal. Ini kita tak bincang, kita dah bincang benda lain. Kena pergi nafkah yang halal. Ada syair kata, iza hajajta bimalin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjatil iru. Menarik juga ni. Kalau kamu orang yang pergi haji, masuklah pergi umrah dengan harta yang tidak halal. Dia ambil rasuah, ambil riba, pergi umrah. Mu tak pergi haji, kata di penyair ni. Tapi hak hajinya unta kamu tu pergi haji. Maknanya ibarat katanya, kalau nak pergi haji ke umrah, biarlah harta kita tu harta yang baik. Yang kelima, kena belajar hukum hakam yang berkait dengan haji dengan umrah. Pergi kerusuh haji tu, kerusuh umrah dulu. Ni waktu kerusuh tak mari. Waktu orang haji kerusuh tak mari. Setengah pakcik ni, kalau nak pergi suami isteri, dia hantar bini dia. Masuk. Bini dia masuk masjid, dia kona kereta pergi buat kedai kopi. Lagi dekat nak habis waktu daurah ni, contohnya pukul 9 hingga pukul 11, pukul 10.30 dia mari, duduk kat tangga. Ini ramai macam ni perangai. Bila kita tegur dia di Mekah, saya ni kerusus, tak pernah miss. Tapi mu tak dengar kerusuh pun. Orang cakap kerusuh depan, dia duduk buat kat belakang. Macam mana? Kena belajar. Yang keenam, kena mencari teman-teman yang baik. Kita nak pergi ni cari ustaz-ustaz pembimbing yang jujur, yang amanah, yang ikhlas, yang ikut sunnah. Baru betul. Ini saya jumpa sendiri seorang Tok Syekh bawa orang haji. Dia pembekal rokok pada jemaah. Jemaah nak rokok, pergi bilik Tok Syekh. Kono-kononya mesra pelanggan lah dia ni. Siap rokok berkatung-katung bawa nak jamu jemaah dia. Apa punya Tok Syekh lagu ni. Yang ketujuh, ni hendaklah kita pergi ucap selamat tinggal kepada orang-orang yang keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan, ucap selamat tinggal. Saya nak pergi haji ni kan. Minta maaf lah apa-apa, mudah-mudahan selamat pergi balik. Ni ada setengah jemaah ni dia tak nak bagi tahu orang pergi haji. Sebab dia kata kalau saya bagi tahu nanti orang bagi sampul. Sampul tu ambil je lah. Siapanya. Dan bagaimana kita nak apa ni, ucap selamat tinggal tu ada ni ucapan dalam kitab Perisai Muslim ni ada. Astaghfirullah alladzi la tadi'u wada'ihu, bacaan. Orang nak mengantar pun kata juga. Ada bacaan-bacaan ada. Yang ke-8, al-iktsar, banyak zikir, banyak doa. Kan? Kita orang musafir ni di antara orang yang mustajab doa, kena banyak doa. Yang ke-9, kalau boleh, kita elok musafir pada hari Khamis. Kalau kebetulan dengan masa. Yang ke-10, hendaklah kita berlemah lembut dengan kawan-kawan, dengan kenderaan pun lemah lembut. Jangan duk sopoh-sopoh maki, tak boleh.
Yang ke-11, bagi wanita perlu kepada mahram. Perlu pada mahram. Jadi kalau tak ada mahram, dunia sudah aman ni macam mana? Itu ada khilaf ulama sudah. Kita akan bincang nanti, ada dalam kejap lagi. Yang ke-12, seorang musafir itu kena banyak buat kebajikan dalam musafir dia. Belanja kawan-kawan makan, tolong orang dengan baik, nasihat. Yang ke-13, kena jaga solat, kena belajar je solat dia tu. Solat dia punya solat jamak, qasar, kena belajar. Dan bila kita pergi, kena cepat balik kalau selesai masalah. Selesai dah kerja kita, balik. Keluarga duk tunggu kat rumah tu. Apa dia? Jadi bila kita sampai balik, eloknya kita berhenti di masjid, solat dulu baru masuk rumah. Itu di antara 15 perkara yang kita selesaikan. Cuma soalan tadi ada tak mandi sunat? Dia panggil sunat-sunat al-ikhtisalis safar. Jadi kita nak musafir ni adalah kita mandilah, kan? Mandi, bagi laki-laki tu buang bulu-bulu yang ada tu, eloklah, sebab kita musafir. Dalam musafir tu payah juga zaman dulu. Zaman sekarang ni musafir tak sampai setengah hari sampai Mekah dah. Boleh beli pisah cukur kat Mekah tu lepas pada umrah nanti, insya-Allah. Cuma azan tidak adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah sunnah. Tak ada kata Nabi bila nak musafir azan dulu. Jadi macam-macam kita ni, azan nak musafir, azan bawa orang dalam kubur. Kita kata benda tu tidak adalah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan untuk apa? Untuk nak solat. Solat fardu je. Solat duha tak ada azan. Jadi tidak perlulah kita azan. Walaupun ada sebahagian kita kata elok kita azan, sebagaimana kita keluar daripada perut mak dulu azan, kita nak keluar daripada kampung kita azan juga. Kita kata itu orang panggil istihsan daripada dia, sedangkan tidak ada dalil. Adapun solat, ada solat, ada hadis. Dia kata apabila seorang itu keluar dari rumah, tengok ni ada hadis, dan aiza kharajta min manzilika, Nabi sebut, apabila kamu keluar daripada rumah kamu solatlah 2 rakaat. 2 rakaat yang khafif, maknanya rakaat yang biasalah, ringkas je. Dan ada ulama katakan boleh je kalau kita lepas solat fardu ya kita keluar, jadi dah tu. Tapi adalah bila kita keluar daripada rumah, kita solat dulu belum keluar, insya-Allah Allah Taala jaga kita daripada terkena benda tak baik. Bila kita masuk juga rumah kita solat, Allah Taala jaga kita juga daripada benda yang tidak baik. Hadis ini rawahul Bazzar dalam silsilah sahihah, kata sanad dia sahih. Alhamdulillah. Jadi boleh kita yang tu, kita kata dia panggil, adapun eloklah kalau kita solat dulu pun. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, itu ringkasannya. Kalau nak panjang tengok dalam kitab syarah, ana syarah kepada kitab Al-Mu'tamad. Kitab fiqh mazhab Syafi'i Al-Mu'tamad, 116 siri kuliah ada. Berapa tahun kita syarah tu? Seminggu sekali 116 siri kuliah. Khatam kita. Alhamdulillah, admin kita buat ulang siar setiap hari satu. Sudah ada di Facebook, ada di YouTube ada. Soalan yang ketiga, macam mana cara menjawab azan sewaktu berada dalam tandas? Perlu ke jawab dalam hati? Kita kata boleh jawab dalam hati, tapi tak boleh jawab dengan mulut. Tapi kalau kita tangguhkan boleh. Contohnya kita tengah last minute dah ni, orang azan nak keluar, sudah dah. Jadi kita boleh tangguhkan. Bila kita keluar baru jawab. Tapi kalau lama baru masuk tandas, orang ni masuk tandas ni setengah jam dia punya proses tu, jadi jawabnya dalam hati boleh, tak boleh jawab dengan mulut. Ini tu proses jawab azan. La yuraddiduhu bilisani, jangan jawab dengan lidah, jawab dengan hati. Lidah dengan mulut samalah tu. Baiklah.
Soalan yang keempat. Adakah kedua ibu bapa tidak berdosa jika anak yang dipaksa kahwin dengan pilihan mereka telah mengabaikan tanggungjawab zahir dan batin terhadap pasangannya kerana tidak berminat terhadap suami ataupun isteri? Para jemaah sini kita kena tengok siapa yang dipaksa tu. Anak laki-laki ke anak wanita, anak perempuan. Kalau anak laki-laki kita tak boleh paksa dia. Bapa tak boleh nak paksa anak. Anak perempuan pun ada dua kategori. Kalau janda, tak ada paksaan. Janda, dia sendiri yang menentukan diri dia sebab dia sudah ada pengalaman. Kalau ada pengalaman. Tapi kalau anak dara, dia panggil al-bikru. Kalau mengikut kepada majoriti ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, dia kata bapa dia boleh paksa. Mazhab Hambali kata tak boleh paksa. Cuma zaman kita hari ni jangan duk ikut sangat kitab fiqh tu. Kena ikut realiti semasa. Sebab tu dalam hadis Nabi kata la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Jangan kahwinkan anak dara kecuali kita minta izin dengan dia. Mek, ayah nak kahwinkan kau dengan fulan. Boleh? Kalau dia malu, dia senyap tu, kata dia ulama, al-sukut alamatir rida, diam tu tanda reda, tanda setuju, boleh kita kahwinkan. Tapi kalau anak janda tustakmar, kena dia suruh ayah kahwinkan saya dengan orang ni. Itu berbeza di antara anak janda dengan anak dara. Tetapi zaman kita hari ni sukar kita nak buat macam tu. Sebab budak-budak lah ni dia bukan macam dulu. Dulu anak dara pingitan kau orang panggil. Tak ada masalah apa. Bila ayah dia berkenan dengan siapa-siapa, kalau dia tak setuju hari ni pun besok dia baik. Tapi hari ni jangan. Dia tak setuju, janganlah kahwin. Pengalaman yang kita lalui. Ini untuk ibrah dan pengajaran. Kadang-kadang budak ni waktu orang mari pinang, mak dia tanya, engkau ada power ke? Kelantan kata, mu ada gawe ke? Ada gawe tu power lah. Budak ni kata, tak ada Tak ada, biasa. Bila tak ada, mak dia terimalah dia punya pinangan. Bila dah terima, buat persiapan, kak jemputan pun sudah panggil, tiba-tiba kawan dia, gawe dia hadap kerja sekali yang tak pernah buka mulut cakap nak, tiba-tiba nak, aku nak dengan kau. Kenapa kau pergi terima orang lain? Ini perbuatan jahat. Nabi kata la yakhtibu ala khitbati akhi. Jangan pergi pinang atas pinang orang lain. Haram, itu berdosa. Tapi gitulah orang perempuan ni, bila ada laki-laki yang kawan dia yang memang dia minat ke jantan tu, tapi jantan tu dah buka mulut. Bila orang pinang, dia buka mulut. Ini permainan syaitan. Mulalah episod penentangan secara protes, silent protest. Secara senyap. Main. Jadi berlaku macam tadi. Lepas kahwin pun dingin, tak mesra, akhir sekali terpaksa kena bercerai. Tuan-tuan kena ingat, bercerainya dua orang suami isteri yang sudah dinikah secara baik itulah kejayaan besar bagi syaitan. Maka kita mengatakan, kalaulah budak ni waktu ayah dia tanya dulu, dia senyap. Tapi kalau dia awal-awal cakap, ayah saya tak nak. Saya dah ada orang lain. Tapi ayah dia paksa juga. Itu jadi masalah. Tapi kalau asalnya tidak, ayah dia kahwin tadi pun dia dapat lampu hijau daripada anak dia, tiba-tiba anak dia buat masalah, maka ayah dia tidak berdosa. Anak dia sendirilah nusyuz kepada suami yang telah dikahwini itu, yang telah kahwin dengan dia. Tapi kalau awal-awal lagi budak ni tak mau, menentang, tak sekupu ke macam mana, maka ayah dia, mak dia bertanggungjawab lah dalam masalah ini. Kalau tak nak berpanjangan dosa anak tu, bercerailah. Kan? Daripada nusyuz, duduk dosa hari-hari. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Mana-mana orang perempuan yang tidur dan kadang-kadang suami dia marah pada dia dilaknat. Takkanlah kita nak laknat anak kita sendiri. Jadi carilah penyelesaian yang baik. Tak bolehlah hidup macam ni. Untuk maklumat kita,
dalam angka statistik Jabat Agama mengatakan perceraian yang tinggi juga sekarang ni budak-budak yang baru kahwin. Tinggi angka. Ada yang kahwin tak sempat duduk bersama, ada yang kahwin 2-3 bulan, ada 6 bulan. Itu sama-sama gewe, sama-sama bergewe tu. Power makwa dah tu. Lepas kahwin tak jadi juga. Itulah kita kata permainan syaitan. Waktu bergewe ni, bermakwa ni, oh semuanya indah. Dunia ku punya, kata orang. Sebab tazinus syaitan. Syaitan mari hiaskan diri dia. Oh elok comelnya. Lepas kahwin, orang macam kau ni 10 lagi aku boleh cari. Mula. Sebab itulah anak-anak nak kahwin, bincang baik-baiklah. Carilah restu keluarga, terutama lagi yang kita ada mak ayah. Carilah, mudah-mudahan kita ada keberkatan. Kahwin ni bukan kita seorang je. Betul lah awak dengan suami, dari sudut perhubungan suami isteri, tapi kehidupan kita dalam keluarga dia, keluarga kita. Jadi, wallahu alam, kita mengatakan janganlah duduk paksa-paksa anak dalam bab kahwin ini. Kita tengok banyak dah kes-kes memang akan berlaku perceraian. Kalau tak bercerai pun hidup sebantal, hidup sebumbung, bantal lain-lain, kata orang. Maknanya tak ada kemesraan. Tak tercapai matlamat kahwin, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang pada dia. Wallahu alam. Soalan yang kelima, bolehkah saya seorang perempuan yang masih muda pergi mengerjakan umrah kali pertama bersama dengan kawan-kawan yang perempuan, tak ada mahram? Boleh ke tak boleh? Dia pergi dengan mak dia ke, dia pergi dengan adik-beradik dia ke, pergi kawan-kawan dia, boleh ke tak boleh? Jadi di sini khilaf para ulama tentang safarul mar'ah. Safar mar'ah tanpa mahram, boleh ke tidak? Jadi maka majoriti ulama kata tak boleh. Tak boleh pergi. Orang perempuan ni begitu saja. Tapi dalam fiqh kita dipanggil the safar mar'ah dalam umrah yang wajib birafqah ma'munah. Ditemani oleh kawan-kawan yang baik ataupun sekumpulan perempuan yang thiqah, itu dibenarkan. Jadi sekarang ni sukalah kita nak kata orang perempuan ni dia mengembara seluruh dunia dah pergi. Bila nak pergi umrah, pihak kerajaan sana buat peraturan SOP, nak pergi umrah kena ada mahram. Itu kalau dengan visa umrah. Kalau dengan visa ziarah boleh pula. Jadi kita kata sekarang ni dunia tak stabil. Jadi ambillah pandangan sebahagian ulama mengatakan kalau yang wajib itu dengan kumpulan wanita yang dipercayai rufqah ma'muna min suatun thiqat, dibenarkan, kita kata insya-Allah tidak jadi masalah. Wallahu alam. Tapi kalau betul-betul nak terbaik, nak baik macam mana? Khilaf ni tak ada, bawalah mahram. Saya tak ada, ayah tak boleh pergi, bawa adik-beradik yang sudah balik. Itu yang terbaik. Tapi tak suka pula adik-beradik dengan kawan-kawan ni, suka sosek sana, sosek sini. Banyak cerita. Yang keenam, apa amalan membaca akhir surah Baqarah tu, Amanah Rasul tu, sampai ke akhir kan, ayat 285, 286, setiap malam sebelum tidur, ada fadilat ke dia? Adakah fadilat dia baca surah ni sama dengan baca Alif Lam Mim sampai akhir? Tak sama lah. Itu 2 ayat, yang ni baca daripada Alif Lam Mim sampai ke akhir. Jadi soalan tak sama. Nak halau hantu boleh, halau hantu cerita lain. Sebab adalah hadis Nabi SAW, dan sunat kita baca 2 akhir surah Al-Baqarah pada malam. Tak syarat belum tidur, yang penting malam ya. Jadi boleh kita baca sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abu Mas'ud Al-Badri, hadis ini dalam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatan min akhir suratil Baqarah. 2 ayat akhir surah Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Siapa dia baca 2 ayat ini pada waktu malam, maka cukuplah bagi dia. Jadi hadis ini dia panggil jawami'.
Hadis pendek tapi makna dia panjang. Sebab itu ulama berbincang apa makna kafatahu, cukup. Ada kata cukuplah daripada qiyamul lail. Ada kata cukuplah untuk dia dijaga oleh Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Ada kata cukuplah dia sebagai mantapkan akidah. Jadi kita kata alhamdulillah dua akhir surah Al-Baqarah itu di antara ayat yang dibaca pada waktu pagi, pada waktu malam kita baca, pada waktu petang, supaya apa? Supaya kita duduk dalam keadaan kafatahu, Allah Ta'ala jaga kita. Tapi kalau kata dua ayat ni sama dengan surah Baqarah, macam mana kita kata nak sama? Surah Baqarah tu lain. Ataupun macam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menyamai 1/3 Quran, itu dari sudut pahala, tapi tak sama dengan baca Quran. Saya tak payah baca Quran, baca Qul huwallahu. Habis senang Allah Ta'ala turun Qul huwallahu sajalah untuk kita. Baik. Ada lagi yang bacaan yang jelasnya adalah hadis, baca surah Al-Mulk itu belum tidur. Soalan yang ketujuh, bolehkah seorang muslimat berzikir tanpa menutup aurat yang sempurna, tak bertudung, pakai t-shirt contohnya? Kadang-kadang nak kejar masa zikir petang pagi ni tak sempatlah kita, nak pakai telekong gitu lah. Tidak syarat. Puan-puan semua tak syarat nak berzikir tu kena pakai, mesti tutup aurat, pakai telekong. Pakai yang dalam rumah biasa, pakai t-shirt ke pakai apa benda boleh. Sebab zikir tu di antara amalan yang Allah suruh kita buat dalam semua keadaan. Solat 5 waktu je, tapi zikir bil ashi wal ibkar, pagi petang kena zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman, waktu berdiri, waktu duduk, waktu tidur, semua keadaan zikir. Yang tak boleh zikirnya dalam tandas, itu je. Waktu melakukan persetubuhan, waktu dalam tandas, itu waktu tu orang tak berzikir, dia baca doa belum proses tu ya, lepas tu habis. Maka yang lain-lain itu boleh zikir dalam tandas, dalam waktu haid, waktu nifas, semua boleh zikir belaka. Kita kata alhamdulillah. Jadi muslimat yang tak tutup aurat, tak ada lah dalam syarat berzikir tutup aurat, tidak ada. Baca Quran pun tidak syarat juga. Tapi kalau elok tu elok lah, tidak dinafikan. Solat lah, tawaf itu kena tutup aurat. Soalan yang ke-8, dalam kapal terbang sebelum sampai Madinah untuk buat umrah, kenapa disarankan buat solat menghormati waktu, sedangkan boleh saja solat jamak takhir di airport? Ini bukan salah solat, ni salah pengurusan. Saya sendiri pun saya dah dengar. Waktu anak atas kapal terbang, saya dengar pengumuman daripada anak kapal. Saya tak tahu anak kapal itu pramugara ataupun pegawai yang ditugaskan oleh pihak tabung haji ataupun siapa tahu. Dia sebut, tuan-tuan, sekarang sudah masuk waktu zuhur, sela solat hormat waktu. Tuan-tuan, saya terkejut. Masuk waktu zuhur hormat waktu, sedangkan kita akan landing, akan turun di KLIA pukul 4 petang. Zuhur pun masih ada lagi. Dahlah kita musafir, boleh jamak takhir. Jadi tak ada masalah. Kenapa kita nak nak buat benda yang tidak disyariatkan itu? Jadi saya haraplah pihak pengurusan, sama ada penerbangan ataupun pihak pengurusan haji umrah di Malaysia ni, maklumkan pihak penerbangan jangan buat pengumuman seperti itu, mengelirukan. Dan saya tengok ada makcik-makcik solat dah. Allahu Akbar. Saya solat apa makcik? Solat hormat waktu. Kenapa? Tadi sudah cakap. Kita kan nak turun di KLIA pukul 4 petang, 4.30. Turun, nak masuk airport tu mungkin dalam pukul 5, pukul 6, masih lagi ada waktu. Dia kata senanglah solat sekarang, sebab sampai di airport nanti anak cucu tunggu nak sambut lah. Dia balik haji main dengan anak cucu, bukan nak jaga solat. Ini masalah kepincangan yang berlaku. Bukan salah solat hormat waktu pun tidak dibuat kecuali sangat darurat. Jangan bersewena-wena mudah-mudah, tak ada. Dan berdosa orang solat tak ada wuduk ni, kecuali dalam keadaan terdesak tadi, cerita lain.
Yang kesembilan, adakah sah wuduk bila air mutlak yang jadi mustakmal sebab kena tangan dahulu, kemudian baru sapu ke anggota wuduk? Saya bimbang orang yang bertanya ni ada unsur was-was. Was-was ni jangan main-main tuan-tuan, bahaya ni. Kita ni air mustakmal ni dalam fiqh mazhab Syafi'i kata ada air mustakmal. Dalam mazhab Malik tak ada air mustakmal. Sebab tu saya tulis satu risalah, pamphlet. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook kita tu. Air mustakmal. Ada huraian di situ. Baik, kalau kita mengikut mazhab Syafi'i lah, senang. Dia mazhab kita ni cerita mazhab lain kan nanti kena terus pula susah saya. Kena menjawab pula. Balik pada mazhab Syafi'i. Air itu kalau di antara sunat kita nak ambil wuduk, sunat kena basuh tangan dulu. Basuh tangan, itu basuh tangan tu belum wuduk lagi tu. Basuh tangan, komo-komo masuk air dalam hidung. Sebab kita nak guna tangan tu sebagai pencebok. Sebagai cetung, orang Kelantan kata. Nak ambil air tu boleh. Jadi tidak ada mustakmal di situ. Yang mustakmalnya takut kita tu was-was sangat. Tak ada mustakmal di situ. Mustakmal ni lepas kita ambil wuduk air yang lebih tu, yang itu pun yang kali pertama. Panjang juga syarat jadi mustakmal ni. Saya suruh tengoklah dalam YouTube huraian saya tentang air mustakmal atau tengok risalah kita. Yang ke-10, yang ke-9, minta pencerahan. Berzikir tak tahu makna, tidak dapat pahala. Kecuali selawat dan baca Quran. Kita kata siapa yang cakap macam tu? Janganlah pula saya duk kempen orang berzikir, awak kempen orang tak boleh zikir pula. Ni zikir 4 kalimah ni. Apa yang tak tahu maknanya? Saya dah terjemahkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La hawla wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Simple je. Zikir yang pelik-pelik yang awak reka tu yang jadi masalah tu. Kalau zikir yang maksur ni, mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada terjemahan, dan dalam kitab Perisai Muslim ni, semua diterjemahkan. Dalam kitab-kitab lain, ini pula kita akan sambung dengan kitab Al-Azkar Nawawi, yang kita dah mula baca ni. Dalam tu kita akan terjemahkan satu persatu. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jangan menyusahkan masyarakat. Mentah-mentah ke dia masyarakat awam, kita main-main dengan dia dah. Orang tanya dalil, kita celek mata, memperli lah. Dia nak tahu, masyarakat awam ni, awam sebab dia tak ada sijil pengaji agama je. Tapi dia mengaji agama, dia ada agama. Kan? Jadi ini menyusahkan. Kita kata Alhamdulillah, zikirlah tuan-tuan. Ambillah buku-buku zikir yang sudah ada terjemahan, yang semua tu dapat pahala belaka, insya-Allah. Quran pun memang dapat pahala, tapi Allah Ta'ala suruh kita tadabbur, suruh faham juga. Jangan tak faham. Soalan yang ke-11. Boleh ke orang yang berumur 60 tahun ke atas niat bersyarat di miqat untuk mengerjakan umrah? Puan dan juga tuan, niat bersyarat ini tidak disyariatkan kepada semua orang. Nabi tak ajar pun orang pergi haji, pergi umrah dengan dia, semua niat bersyarat. Nabi ajar kepada Duba'ah binti Zubair yang tak mampu, dia kata dia sakit, maka Nabi ajar dia niat bersyarat. Jadi kalau saya perasan soalan 60 tahun ni, sebab biasanya ustaz-ustaz kita ni kalau anak jemaah yang muda-muda yang ada haid ni, biasanya dia ajar zikir, dia ajar doa niat bersyarat. Sebab apa? Bimbang, takut sampai Mekah dia dalam ihram, tiba-tiba mari haid. Nak balik tak boleh. Umrah ni dia tak batal gitu je. Dia tak beza dengan solat. Solat boleh batal, tapi umrah nak batal dia payah. Maka kita kena niat bersyarat. Jadi makcik tua 60 tahun ni, maaf dah 60 tahun ni, warga mah dah ni, biasa haid tak ada dah. Jadi tak perlu dia niat bersyarat, kecuali dia sakit. Kalau sakit kita niat bersyarat kerana bimbang, takut nanti tak sempat nak selesaikan umrah. Wallahu alam. Nabi tak ajar kepada semua orang, dia ajar kepada Duba'ah ketika perlu.
soalan 12, bagaimana kita nak bertindak menjawab balik orang yang terang-terang berbohong dalam mesyuarat? Sebagai contoh, bila kita kata sudah hantar report, dia kata tak hantar lagi. Macam mana kita nak buat? Senang ya. Sekarang ni tak payah duduk nak jawab apa. Kalau kita dah hantar email, report kita tu kita ada email. Email kita ada send. Tengok buka tempat send ni, aku dah hantar ni. Kalau hantar WhatsApp, kita ada WhatsApp. WhatsApp pula ada tanda. Tanda hijau. Tanda tip sudah baca. Tapi masalah manusia sekarang ni, dia tak mau. Tak mau orang nampak dia baca ke tak baca. Dia tutup. Kemudian dia nafikan. Itu masalah dia. Tapi kita sudah ada bukti. Rekod ada. Salinan ada. Kalau orang macam ni lain kali, sudah hantar, straight. Gambar. Dia kata tak hantar lagi. Tengok kat tuan. Buka kat email awak tu. Ni cakap. Jadi, susahlah. Orang yang biasanya orang keras kepala macam ni, sama ada dia sombong ataupun dia ada masalah dengan orang tu. Dia nak cari pasal. Kata orang, orang nak cari pasal. Jadi orang macam ni kita berdoa je lah. Kan? Kita berdoa lah kepada Allah Azza wa Jalla. Biar Allah Ta'ala buka hati dia. Jangan benci orang tak tahu pasal. Kan? Buatlah baik. Berlaku adil lah. Dalam semua perkara. Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Dalam semua benda. Termasuklah adil di antara ketua dengan pengikut, staff dengan bos, semuanya kena berlaku adil. Yang ke-13, apakah hukum makan makanan yang sudah dimasuki semut yang banyak? Baru ni saya beli madu yang mahal, tapi bila nak makan kandungnya tudurnya renggang, masuk semut. Dia boleh kita buang semut, ambil madu je, dia boleh. Banyak makanan yang kita semut masuk. Jadi kita kata di para ulama, semut tidak najis. Semut tidak najis. Dalam kitab fiqh kata, Ibnu Abi Al-Wazir, Menteri Ibnu Hubairah kata, ittafaqu ala yani al-aimah arba' ala anna al-hasharat. Dia kata ni benda-benda hasyarat ni, serangga. Tak boleh makan dia tu. Tapi dari sudut bersih ke tak bersih, dia tu kotor ke tidak, maka semut ni tidak termasuk. Sebab dia kata dia benda yang tidak ada darah. Semut kalau kita bunuh dia tak ada darah. Kan? Tapi ada benda lain macam zubak, lalak, tak boleh. Sebab apa pula lalak tak boleh? Sebab lalak tu dia ada hadis lain. Dia ada dua sayap kan. Satu sayap dia ada penyakit, satu lagi ada ubat. Di mana lalak ni kalau jatuh dalam makanan kita tak boleh nak keluarkan dia terus. Kita kena tekan dia dulu, barulah kita keluarkan dia. Jadi kena selam dia. Tapi semut tak masuk. Kalau masuk semut, banyaklah makanan kita tak boleh makan. Jadi para pelajar sekalian, boleh ya kita ambil, keluarkan semut, ambil madu tadi boleh dimakan, ataupun kalau semut masuk dalam kuih ke apa, keluarkan dia, jemur panas kejap, lepas tu makanlah. Boleh. Semut boleh. Jangan makan semut. Makan semut tak boleh lah. Bukan makan dan semut tu. Tapi maknanya benda tu tidak najis dengan sebab semut masuk. Ada pelalat, dia ada hadis khas. Nabi sebut tentang lalat. Baiklah para jemaah sekalian, yang ke-14, sekiranya kita pergi beli kurma di kedai kurma, ni isu sensitif ni. Kan kalau kita pergi pasar kurma Madinah ke Mekah pun ada juga, tuan kurma kata boleh makan. Ajar saya makan, halal. Dia suruh makan je. Soalan dia, boleh tak saya masuk 3 biji dalam poket tanpa pengetahuan tuan? Sudah. Dia panggil kita kena tengok kepada keizinan dia. Keizinan. Biasanya al-iznul urfi. Keizinan secara urufnya, kalau dia beri makan tu berapa biji? Contohnya kita kata 5 biji. Jadi kita ambil sebiji, dia makan 2 biji, 2 biji lagi tak dalam poket nak makan atas bas. Itu masih lagi dalam skop dibenarkan, insya-Allah. Tapi kalau ambil setengah sekilo lah, dia nak suruh kita rasa je. Jadi kita janganlah pula ambil lebih-lebih. Kan? Dia panggil, dalam kaedah dia panggil
Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab dia Qawaidul Ahkam, dia panggil apa ni, faslun fi tanzil dilalatil adah wa qara'il ahwal. Maknanya kita tengok adat kebiasaan dan evidence yang ada itu menunjukkan kepada macamlah mendapat kebenaran sorih al-aqwal. Menarik. Jadi kita tengok uruh orang Arab ni, tokan Kedah ni biasa dia bagi kita makan. Tapi kalau dia kata tuan-tuan boleh makan saja, poket tak boleh. Tak boleh walaupun sebiji. Jadi kita kena balik pada uruh lah. Biasanya uruh ni Arab tu dia bagi sampai 5 biji. Dia tak marah. Kalau 10 biji pun kalau makan kat situ boleh je. Jadi kena tengok. Macam sekarang ni, bila kita buat majlis kenduri. Ingat baik-baik. Majlis kenduri, tuan rumah ajak awak mari makan. Jemput makan kenduri, walimah dan sebagainya di rumah. Tiba-tiba awak tapau. Siap-siap bawa tupperware, bawa plastik. Lepas makan, ada anak 3 orang kat rumah tak mari, perau ambil nasi. Tidak ada keizinan dari sudut uruf, majlis kenduri dibenarkan buat balik. Kecuali musim PKP. Maka tak boleh buat balik. Kecuali dapat keizinan daripada tuan. Bang, saya ni kira tak masak dah hari ni, tapi ada lagi 2 orang anak kat rumah tu. Nak bawa mari tadi, saya mari daripada tempat lain. Macam mana? Tuan rumah kata silakan. Ambil . Tapi kalau tuan rumah kata, kita panggil ajak makan sini tu, nak balik pula dah, cerita lain. Tak boleh. Sama juga dengan cerita buah tamar tadi. Kalaulah tuan kedai tu biasa macam tu, uruh dianya boleh, maka tak apalah. Tapi kalau uruh tak boleh, jangan ambil. Jadi saya syorkanlah, kita ni bersikap warak lah dengan orang. Kalau pergi Madinah ke apa, tuan kedai suruh makan, makanlah, jangan masuk dalam plastik. Kecuali minta izin. Syekh, 3 biji. Bas, makan bas. Atas bas, boleh? Dia kata boleh lah. Biasanya Arab ni baik, dia boleh ya. Wallahualam. Soalan 15, boleh ke solat memakai sarung tangan dan juga stokin? Stokin ni jarang orang tanya. Solat, tapi sarung tangan tu kan, sarung tangan. Sekarang ni musim Covid ni orang pakai sarung tangan banyak. Yang laki-laki perempuan pun sarung tangan. Jawabnya la haraj. Harus, tidak ada larangan untuk kita pakai sarung tangan. Walaupun ada sebahagian ulama, tapi dia kata kena buka juga tangan sikit, tapi pandangan yang sahihnya, termasuk dalam kitab fiqh Syafi'i kita ni, was sahih. Yang sahih ni, inda Syafi'iyah annal yadaini laysata kal jabhah. Yang sahihnya, tangan ni bukan macam dahi. Dahi kena buka. Tapi kalau tangan, kaki, pakai stokin, pakai sarung tangan, lutut duduk dalam seluar, boleh je sujud atas tu, tidak jadi masalah. Wallahu alam. Itu kata Nawawi fil majmu' fi wujubi kashfil yadaini qaulan. Ada 2 pandangan mazhab Syafi'i. Kena buka tangan. Was sahih la yajib, tak wajib. Mana boleh lah. Itu untuk laki-laki ni. Untuk orang perempuan tak boleh lah dia buka tangan dia, kecuali dia pakai sarung tangan ataupun dia sembunyikan tangan dia dalam baju dia tu. Maaf, tukar ni. Termasuk orang perempuan juga. Perempuan, sama ada dia pakai sarung tangan ataupun dia boleh buka tangan, dia boleh buka dalam solat dia, muka sampai ke pergelangan tangan. Boleh. Betul balik dia punya maklumat. Cuma kalau dia pakai sarung tangan, sah. Tidak ada masalah. Kalau tak pakai sarung tangan, dia kena pakai stongan. Stongan ni yang stok ini. Takut kalau baju macam ni turun nanti ni. Nampak pula dia punya aurat. Jadi pakai stongan sesama masalah. Atau pakai sarung tangan. Jelaslah masalah sarung tangan tu insya-Allah. Soalan yang ke-16 ni, saya ni guru Quran. Macam mana bila guru Quran ma'zurah? Ma'zurah ni maknanya mari haid lah tu. Pelajar juga uzur. Boleh ke baca Quran? Ini masalah kita ni. Majoriti ulama kata tak boleh orang baca, orang perempuan orang junub dengan orang haid tu baca Quran. Tapi ada khilaf ulama dalam masalah keperluan semasa. Masalah keperluan semasa. Dia kata
zahaba Malik wa huwa qaulul Syafi'i wa riwayat Imam Ahmad ila jawazi. Jawab harus bagi orang yang haid tadi baca Quran tanpa sentuh Quran. Kalau pegang Quran terjemahlah boleh. Jadi maka di situlah para ulama, ramai ulama semasa berfatwa bahawa harus bagi orang yang hafizah, guru-guru yang mengajar dibenarkan. Kalau kata nak keluar daripada khilaf, itu yang terbaik. Tapi keadaan darurat, dia seorang ustazah di sekolah. 5 kelas dia mengajar. 200 orang pelajar contohnya, 100 orang pelajar. Jadi kalau dia kata tak boleh mengajar, jadi 2 minggu, 10 hari itu kosonglah kelas tu. Jadi ini keperluan. Jadi ramai para ulama sekarang ulama semasa mengatakan boleh. Jadi berbeza dengan junub, sebab junub tu sekejap ya awak pergi mandi habis. Tapi haid ni 5 hari, 10 hari sampai 2 minggu. Ada orang sampai 2 minggu. Itu masalah kita. Jadi saya juga menyokong pandangan fatwa semasa, dan untuk menjelaskan keadaan ini tuan-tuan boleh buka dalam web Mufti Wilayah, cari hukum membaca dan mengulang hafazan Al-Quran dalam keadaan haid. Ini ada penjelasan banyak di sini. Jadi alhamdulillah pejabat mufti kita Menteri Wilayah laju dalam masalah menjawab, dan mantan Mufti Wilayah sahabat saya juga, Datuk Dr. Zul Zulkifli Al-Bakri, sekarang ni dia sudah buka pejabat dia sendiri. Selepas dia pencen daripada menteri, dia buka pejabat dia. Tuan-tuan tengok, nak cari masalah, cari Maktabah Al-Bakri. Maktabah Al-Bakri, saya baru 2 hari lepas pergi ziarah maktabah ini, dan dia buat persiapan lah. Banyak jawapan-jawapan soalan. Kalau ada soalan boleh tanya kat sana. Tapi tanya pejabat mufti lah. Mufti ada pegawai ramai situ, kan? Jadi kita boleh tengok soalan-soalan yang sudah sedia ada. Kita kata itu untuk memberi jawapan. Saya, Abu Anah, ada juga video-video pendek dalam YouTube. Saya tak menulis, tak sempat. Tapi YouTube kita ada. Kita tolong bacalah fatwa-fatwa mufti Kelantan, mufti wilayah contohnya, untuk tuan-tuan ambil garis panduan. Kalau tengok dalam YouTube, cari dah bab fiqh, video pendek, beratus dah video ada. Boleh banyak jawapan-jawapan. Bab solat ada, bab zakat ada, bab puasa ada. InsyaAllah tuan-tuan doakanlah semoga kami sihat, aktif berdakwah untuk membantu muslimin dan muslimat yang ada soalan. Soalan yang terakhir untuk kali ini, yang ke-17, semasa pergi umrah, selepas 5 malam di Mekah, kami berangkat ke Madinah pada pukul 3 petang. Tapi kami solat jamak takdim tamam di Mekah. Sebab bila naik pukul 3, naik bas terus pergi. Kadang-kadang bas tu tak berhenti dah. Mungkin maghrib nanti baru dia berhenti. Jadi kita solat awal-awal lagi. Di Madinah pun masa nak balik macam tu juga. Solat jamak tamam, sahkah solat kami? Kalau tak sah, perlu qada ke tidak? Jadi masalah ini tuan-tuan dan puan-puan, ada khilaf lah ulama. Bila kita duduk satu tempat lebih daripada 4 hari, maka tak boleh lagi nak qasar, nak jamak. Tapi dalam masalah jamak kerana darurat dia panggil. Jamak tidak qasar, maka ada kelonggaran yang di situlah. Cuma bagi saya lah, yang soalan ni soalan realiti yang telah berlaku. Jadi kita kata tak perlu lagi qada soalan yang lepas itu, sebab masalah jamak ni ada keluasannya sedikit, dan dia pun dalam masyarakat. Kita pun musafir sebenarnya, cuma putus musafir itu sebab duduk lama di Mekah 5 hari. Tapi kalau di Madinah kurang daripada 4 hari, jamak tadi memang boleh qasar pun lagi. Wallahu alam. Jadi tidak payah qada. Untuk yang akan datang, penjelasan tentang jamak qasar ni tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita. Ada kuliah perdana, tajuk dia solat ketika musafir. Kuliah berkitab, tuan tengok syarah kepada saya, syarah kepada kita Al-Mu'tamad. Mu'tamad ni panjang, jadi besar. Cari situ boleh jawapan yang mantap, insya-Allah. Jadi kalau kita nak potong video pendek ni, saya rasa tak sesuai. Sebab kita menjawab kepada soalan orang ni je. Kalau nak bincang akademik ilmiah,
kita bincang di dalam syarah kepada kitab. Tamatlah kita 17 soalan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Soalan yang tak terjawab, tuan-tuan boleh hantar balik. Dan balik soalan itu ke admin. Saya rasa mereka tak pilih soalan itu sebab sudah dijawab dalam siri-siri yang lepas. Jadi mungkin kita boleh tolong cari, kalau ada masa, tolong cari link ataupun tuan-tuan cari sendiri dalam link jawapan fiqh. Wallahu alam. Sekian dulu. Ramai yang bertanya, kitab Al-Azkar sudah mula? Kita kata alhamdulillah sudah kami mula pada hari Khamis yang lepas. Dan insya-Allah jadual dia macam Al-Wafi juga. Sabtu, Ahad, Khamis. Untuk bulan ni lah. Nanti bulan depan kita istiar lain pula. Nak dapat kitab macam mana? Admin telah letak link dia di awal kuliah ni. Tulis terjemahan kitab Al-Azkar. Jadi beli dengan macam-macam tempat ada jual. Cuba kalau beli dengan Darut Taibah tu sekurang-kurangnya ada tabung. Kita menabung juga untuk admin program kita ni. Jadi kata orang 2 dalam 1 lah. Membeli dan juga berinfak. Wallahu alam. Sekian. Dan dalam Darut Taibah tulis ya www.dartaibah.com. Dalam tu ada berpuluh lagi kitab lain yang ana ajar dan juga kitab-kitab yang ana usahakan terjemahan ataupun lain, tapi banyak kitab habis stok sekarang ni. Sebab PKP dulu kilang tutup. Ini sekarang ni baru nak aktif balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Rezekikan kita ilmu yang bermanfaat. Hidup kita tenang dan ceria. Mudah-mudahan kita dapat layak mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.